Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kita sambung pelajaran kita perkara Tauhid darjah 2. Kita sambung pelajaran yang kedua, sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Untuk hari ini kita akan sambung 2.14 kaunuhu qadiran, 2.15 kaunuhu muridan, 2.16 kaunuhu aliman, 2.17 kaunuhu hayyan, 2.18 kaunuhu sami'an, 2.19 kaunuhu basiran dan 2.20 kaunuhu mutakalliman. Okey, kita sambung sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-14 iaitu kaunuhu qadiran. Okey, tengok yang pertama. Kaunuhu qadiran artinya keadaan Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Okey, kena ingat kaunuhu qadiran maksudnya keadaan Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Okey, yang kedua. Keadaan Allah Ta'ala yang maha berkuasa bermakna Allah Ta'ala benar-benar berkuasa secara mutlak mengadakan atau meniadakan. Okey, maknanya kat sini Allah berkuasa. Allah nak jadikan sesuatu ke Allah tak nak jadikan sesuatu, Allah nak hancurkan, itu semua atas kuasa Allah Ta'ala. Okey, yang ketiga. Dalil nakli sifat kaunuhu qadiran sama seperti dalil sifat al-qudrah. Okey, sebelum ni kita dah belajar sifat al-qudrah. Apa maksud al-qudrah? Al-qudrah maksudnya berkuasa. Sama juga dengan maksud kaunuhu qadiran yang kita belajar ni, maksudnya keadaan Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Jadi dalil naklinya adalah sama. Apa dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, sesungguhnya Allah maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okey, boleh tengok pada muka surat 8 sifat Al-Qudrah. Seterusnya, sifat wajib bagi Allah yang ke-15, kaunuhu muridan. Okey, apa maksud kaunuhu muridan? Kita tengok yang pertama. Kaunuhu muridan artinya keadaan Allah Ta'ala yang maha berkehendak. Okey, seterusnya yang kedua. Keadaan Allah Ta'ala yang maha berkehendak bermakna Allah Ta'ala benar-benar berkehendak secara mutlak untuk menentukan sesuatu perkara. Okey, maksudnya kat sini tak ada siapa yang boleh paksa ataupun halang kalau Allah nak jadikan sesuatu ataupun tidak. Itu semua atas kehendak Allah. Okey, yang ketiga. Dalil nakli sifat kaunuhu muridan sama seperti dalil sifat iradah. Okey, sebelum ni kita dah belajar sifat iradah. Okey, iradah maksudnya berkehendak. Okey, untuk kaunuhu muridan maksudnya keadaan Allah Ta'ala yang maha berkehendak. Jadi dalil naklinya adalah sama untuk sifat iradah dengan sifat kaunuhu muridan. Okey, apa dalil sifat kaunuhu muridan? Dalilnya sama macam sifat al-iradah. Okey, boleh tengok muka surat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Artinya, sesungguhnya Tuhanmu maha kuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Seterusnya, sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-16, kaunuhu aliman. Okay, apa maksud kaunuhu aliman? Tengok yang pertama. Kaunuhu aliman artinya keadaan Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Okay, yang kedua, keadaan Allah Ta'ala yang maha mengetahui bermakna Allah Ta'ala benar-benar mengetahui secara mutlak semua perkara, sama ada yang telah, sedang dan akan berlaku. Okay, maksudnya apa kat sini? Maksudnya Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah tahu semua yang berlaku dalam dunia ni. Tak kira lah benda yang belum berlaku ke, yang sedang berlaku ke. Okay, semuanya Allah tahu.
Okey, yang ketiga, dalil nakli sifat kaunuhu aliman sama seperti dalil sifat al-ilmu. Okey, kita dah belajar sifat al-ilmu. Apa maksud al-ilmu? Maksudnya mengetahui. Jadi dalil nakli sifat kaunuhu aliman sama macam dalil nakli sifat al-ilmu. Apa dalil naklinya? Tengok muka surat 10. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Seterusnya, sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-17, kaunuhu hayyan. Apa maksud kaunuhu hayyan? Yang pertama, kaunuhu hayyan artinya keadaan Allah Ta'ala yang maha hidup. Yang kedua, keadaan Allah Ta'ala yang maha hidup bermakna Allah Ta'ala benar-benar hidup secara mutlak, tanpa permulaan dan kesudahan, dan tanpa perantaraan seperti nyawa, jasad dan lain-lain. Maksudnya kat sini Allah Ta'ala maha hidup. Maksudnya Allah tak ada permulaan dan tiada kesudahan dan tak ada pengakhiran. Allah hidup tak perlukan nyawa macam makhluk-makhluk yang lain. Yang ketiga, dalil nakli sifat kaunuhu hayyan sama seperti dalil sifat al-hayat. Kita dah belajar sifat al-hayat. Al-hayat maksudnya hidup. Jadi dalil nakli untuk kaunuhu hayyan sama seperti dalil nakli untuk sifat al-hayat. Apa dalil naklinya? Boleh tengok muka surat 11. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya, dan berserahlah engkau kepada Allah, Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Seterusnya, sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-18, kaunuhu sami'an. Apa maksud kaunuhu sami'an? Kita tengok yang pertama, kaunuhu sami'an artinya keadaan Allah Ta'ala yang maha mendengar. Yang kedua, keadaan Allah Ta'ala yang maha mendengar secara mutlak bermakna Allah Ta'ala benar-benar mendengar tanpa perantaraan seperti telinga dan lain-lain. Maksudnya kat sini Allah mendengar tanpa perlukan perantaraan. Macam kita makhluk manusia, kita perlukan perantaraan. Kita nak dengar, kita kena ada telinga. Tapi Allah tak perlu semua tu. Allah mendengar pun tanpa terhalang oleh jarak. Tak kiralah jarak jauh mana sekalipun, bising macam mana sekalipun, Allah maha mendengar. Yang ketiga, dalil nakli sifat kaunuhu sami'an sama seperti dalil sifat as-sama'. Kita dah belajar sifat as-sama'. As-sama' artinya mendengar. Jadi dalil nakli untuk kaunuhu sami'an sama macam dalil nakli untuk sifat as-sama'. Apa dalilnya? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wallahu sami'un alim. Artinya, dan ingatlah Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Boleh tengok muka surat 11. Seterusnya, sifat wajib bagi Allah yang ke-19, kaunuhu basiran. Apa maksud kaunuhu basiran? Yang pertama, kaunuhu basiran artinya keadaan Allah Ta'ala yang maha melihat. Yang kedua, keadaan Allah Ta'ala yang maha melihat bermakna Allah Ta'ala benar-benar melihat secara mutlak tanpa perantaraan seperti mata dan lain-lain. Maksudnya kat sini Allah maha melihat tanpa perantaraan. Berbeza dengan manusia. Kalau kita manusia, kita perlukan mata, perantaraan untuk kita melihat. Berbeza dengan Allah. Allah tak perlukan semua tu. Yang ketiga, dalil nakli sifat kaunuhu basiran
sama seperti dalil sifat al-basar. Okay, sifat al-basar kita dah belajar sebelum ni. Al-basar maksudnya melihat. Okay, dalil nakli untuk kaunuhu basiran sama seperti sifat al-basar. Apa dalilnya? Boleh tengok muka surat 12. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innahu bikulli syai'in basir. Artinya, sesungguhnya ia maha melihat serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dan yang terakhir, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-20, kaunuhu mutakalliman. Apa maksud kaunuhu mutakalliman? Okay, yang pertama, kaunuhu mutakalliman artinya keadaan Allah Ta'ala yang maha berkata-kata. Yang kedua, keadaan Allah Ta'ala yang maha berkata-kata bermakna Allah Ta'ala benar-benar berkata-kata tanpa perantaraan seperti lidah, bibir dan lain-lain. Okey, maksudnya kat sini Allah kalau berkata-kata tak perlukan perantaraan. Okey, tak macam kita makhluk manusia perlukan perantaraan. Okey, yang ketiga, dalil nakli sifat kaunuhu mutakalliman sama seperti dalil sifat al-kalam. Okay, sebelum ni kita dah belajar sifat al-kalam. Al-kalam maksudnya berkata-kata. Jadi dalil nakli untuk sifat kaunuhu mutakalliman sama seperti sifat al-kalam. Okey, apa dalilnya? Boleh tengok muka surat 13. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa kallamallahu Musa taklima. Artinya, dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata, yakni secara langsung, tidak ada perantaraan. Baik, sampai di sini sahaja pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pelajaran seterusnya pada masa yang akan datang. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.